Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Bab yang keempat, perpisahan dengan umat dan pelaksanaan haji wada. Pertama, mengajak manusia mengerjakan haji. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hampir kesemua hukum-hukum Islam dan telah menasihati umat, baginda mengumumkan kepada para sahabat bahawa baginda akan mengerjakan haji pada tahun ke-10 Hijrah. Artinya setelah baginda berada di Madinah lebih daripada 9 tahun. Selama 9 tahun itu baginda telah banyak melakukan jihad, berdakwah dan menyebarkan ilmu. Malam ni kita sambung pengajian kita daripada kitab pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang wafatnya oleh Sa'id Ali Al-Qattani. Kita masuk pada bab yang keempat, iaitu perpisahan dengan umat dan pelaksanaan haji wada, di mana pengarang berkata, setelah Rasulullah menyampaikan hampir ke semua hukum-hukum Islam dan telah menasihati umat, baginda mengumumkan kepada para sahabat bahawa baginda akan mengerjakan haji pada tahun ke-10 Hijrah. Ini maknanya setelah Nabi berada di Madinah lebih daripada 9 tahun. 9 tahun lebih, Nabi istihar pada tahun depan ataupun musim haji ni dekat ni kita akan mengerjakan haji. Ini kerana Nabi berada di Madinah 10 tahun lebih sikit. Di Mekah 13 tahun. Nabi berdakwah di Mekah 13 tahun. Di Madinah 10 tahun lebih-lebih sikit. Jadi selama 13 tahun di Madinah, Nabi hanya dapat mengumpul, mengajak orang-orang Islam, masyarakat Mekah menganut Islam lebih sikit daripada 70 orang. Begitulah maknanya jumlah lebih kurang selama 13 tahun. Tapi bila tiba di Madinah, 10 tahun Nabi di Madinah, Islam semakin berkembang. Islam berkembang begitu sekali pesat. Lebih-lebih lagi setelah Fathul Makkah, pembukaan kota Makkah. Ini merupakan satu daripada hikmah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana hijrah ini membuka tirai kehidupan dan tamadun manusia. Ini kajian yang dibuat oleh para ulama. Kenapa Allah Ta'ala hijrahkan Nabi Adam daripada surga ke dunia, daripada surga ke dunia. Ada hijrah dia, lagi jauh hijrahnya. Kenapa begitu? Kerana hijrah itu mempunyai hikmah yang sangat besar. Antaranya ialah memajukan manusia dan mentamadunkan manusia. Jadi itu tujuan hijrah. Kalau Nabi Adam masih duduk dalam syurga sampai ke mati, lepas tu sambung pula kita sekalian tak turun-turun ke dunia, duduk dalam syurga, maka dari segi nikmatlah.
Syurga nikmat, tapi dari segi pembinaan, makna kemampuan, potensi manusia tak dapat dicapai. Antaranya ialah dari segi daya fikir manusia, daya ikhtiarnya, daya usahanya, semua akan dapat dicapai bila berlakunya hijrah. Kalau duduk dalam syurga nak masak pun kita tak pandai. Tak pandai nak masak. Usah kata nak cari bahan masakan. Sebab apa? Sebab dalam syurga tak perlu masak. Niat je nak makan, boleh makan. Sedap pula tu. Tak boleh nak kritik dah dia punya sedap. Berasa nak makan apa? Kerapu 3 rasa. Datang terus 5 rasa datang. Itu dalam syurga. Tapi dalam dunia kena ikhtiar lah. Macam mana nak dapat ikan? Kena tangkap. Macam mana nak tangkap? Kena buat jaring. Macam mana nak jalin jaring? Kena cari bahan tu bahan ni. Jadi manusia jadi maju. Maju dalam berbagai-bagai bidang. Maknanya dari segi pembuatan, dari segi pengupayaan hidup. Jadi itu dia hikmah hijrah. Jadi sebelum Nabi hijrah ke Madinah ni tak ramai yang masuk Islam. Tapi bila Nabi hijrah ke Madinah, maka ramai. Lebih-lebih lagi bila di Madinah, Nabi menjadi ketua negara Madinah. Makna kuasa politik di tangan Nabi. Kuasa politik, kuasa ekonomi di tangan orang Islam. Jadi disitulah orang masuk Islam beramai-ramai. Lebih-lebih lagi bila buka kota Mekah. Bila berlaku Fathul Mekah, maka makin ramai datang menganut Islam. Yang paling ramai ialah kabilah daripada Taif. Lepas pada Fathul Mekah. Dulu Taif lah yang keras kepala nak terima Islam. Sampai siap baling batu-batu lagi kepada Nabi. Tapi bila Nabi menguasai kuasa politik Jazirah Arab, maka merekalah kabilah yang paling ramai datang menganut Islam. Jadi itu rahsia dari segi hijrah. Begitulah kita tengok bangsa yang berhijrah, bangsa itu akan maju. Kaum yang berhijrah, kaum itu akan maju. Usah kata dalam bidang ekonomi, bidang ilmu pun macam tu. Nak maju dalam bidang ilmu, kena keluar daripada kampung. Kalau nak cari ilmu sungguh. Hatta kalau dalam kampung tu ada pusat pendidikan, orang kampung tu dia kena keluar tempat lain, baru dia maju. Kalau dia mengaji pondok dalam kampung dia, dia tak semangat. Lemah semangat. Tapi kalau dia keluar, maka semangat dia lain. Kan itulah kata Allah, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihi. Allah kata kenapa tak ada satu puak di kalangan mereka penduduk Madinah itu yang keluar daripada kampung pergi menuntut ilmu. Makna Allah isyaratkan apa? Menuntut ilmu kena keluar daripada lingkungan kita. Tapi bila dah dapat ilmu, balik buat apa? Liyunziru qaumahum, supaya memberi amaran, didikan, tarbiyah kepada kaumnya. Ini makna, itu dia hikmah daripada hijrah. Baik, setelah Rasulullah ni berada di Madinah lebih kurang 9 tahun lebih, Nabi pun isytiharlah. Nabi kata kita nak buat haji tahun ni. Jadi masa Nabi bercakap tu awal tahun. Jadi Nabi kata musim bulan Zulhijjah nanti kita akan buat haji. Jadi bila Nabi isytihar begitu, sahabat yang asal daripada Mekah ni semua nak ikut. Sebab lama rindu dah ke Mekah. Lama dah, tinggal 10 tahun, kira-kira 10 tahun dah tinggal Mekah. Macam mana merupa Mekah, macam mana perubahan, macam mana itu, macam mana ini, semua pakat nak tahu. Yang pertama. Yang kedua, yang bukan daripada Mekah, sahabat dari kalangan ahli Madinah, bila Nabi kata nak mengerjakan haji, mereka pun semua nak ikut. Kenapa? Nak tengok macam mana ibadah haji ni sebenarnya. Ibadah haji yang dilakukan oleh Nabi SAW. Sebab sahabat ni dia tak ada kitab. Dia tak belajar. Kalau kita ni tak tahu, kita buka kitab. Yang terbaru ni pula tak tahu, kita buka Google. Dulu mana ada Google, mana ada kitab. Tunggu Nabi buat baru boleh tahu. Jadi nak belajar cara haji,
tunggu Nabi, tengok Nabi buat haji. Jadi kebetulan Nabi beritahu tahun itu nak mengerjakan haji, maka ramailah yang nak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Nabi duduk Madinah lama dah ni, menyampaikan dakwah, berjihad. Berapa siri jihad dah. Berdakwah di di Madinah ini, menyebarkan ilmu. Lalu Nabi pun nak mengerjakan haji, balik ke kota Mekah balik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tentang wajib mengerjakan haji dengan tujuan supaya umatnya melihat sendiri bagaimana cara pelaksanaan haji. Jadi Nabi kata, tahun ni kita nak buat haji. Tujuan apa? Tujuan Nabi nak tunjuk. Kerana Nabi ni diutus oleh Allah menafsirkan Al-Quran secara amaliyah atau praktikal. Jadi makna kitab tafsir tak ada masa tu. Jadi dalam Quran sebut tentang wajib mengerjakan haji, tapi soalnya bagaimana caranya? Maka Nabi tunjuk. Nabi akan tunjuk. Jadi ramailah sahabat yang nak mengerjakan haji. Jadi Nabi tunjuklah cara. Bagaimana solat, Nabi tunjuk cara, zakat, jihad, semua Nabi tunjuk. Jadi sekarang Nabi menunjukkan cara bagaimana mengerjakan haji. Kalau tidak reka. Macam masyarakat Arab Mekah lah. Dulu zaman Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail dah tunjuk dah cara mengerjakan haji. Tapi kerana lama dah Nabi Ibrahim meninggal, mati wafat, Nabi Ismail pun wafat, generasi lepas Ismail alim lagi lah, boleh mengerjakan haji, faham lagi. Generasi kedua okey lagi, ketiga okey, lama-lama makin tak okey. Last kali sampai pada zaman Nabi Muhammad, belum pada zaman Nabi lahir, mereka dah reka macam-macam dah. Direka sendiri. Reka sendiri amalan haji tadi. Jadi macam-macam lah buat. Last kali haji bogel, last kali. Haji secara berbogel. Bila tanya apa sebab? Dia kata haji ni makna dia taubat. Dan taubat ni bila kita berbogel, makna tanda kita kembali kepada fitrah, sebagaimana bagaimana kita mula-mula lahir daripada perut ibu. Jadi bogel perut ibu, jadi masa tu bersih, fitrah, tak ada dosa. Jadi haji ni untuk menghapuskan dosa, lalu kita pakai bogel belaka. Jadi bogel. Jadi ada yang cakap begitu. Jadi akhir sekali boleh terima masyarakat dia buat kejahil dia tu. Inilah bahana bila jahil. Ikut orang kata, dia pakai logik je. Walaupun tak berapa logik juga, tapi dia pakai logik lah. Batu akal ni jangan duk pakai sangat kalau tak didampingkan dengan Al-Quran. Jangan. Mana kita duk agama nak dasarkan pada logik saja, tak boleh. Dia kena berdasar pada Quran lah, pada hadis Nabi. Daripada Quran dan hadis itulah kita mempergunakan keupayaan akal. Tapi kalau buang Quran hadis, akal nak buat apa? Tak ada apa akal nak fikir. Betullah kalau kata Nabi, kata Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kata, kalaulah sekiranya Islam itu mengikut logik, kalau ikut logik, maka sudah tentu orang yang menyapu muza, yang sapu sapu khuf, yang sapu stoking kulit dia tu, kan dalam orang musafir bila dia dah ambil uduk dia pakai stoking kulit. Lepas tu musim sejuk, bila nak ambil uduk dia tak payah tanggal stoking tadi, dia sapu atas stoking je. Jadi ni macam ni stoking, sapu atas je. Jadi kata Sayyidina Ali, kalau Islam tu ikut logik, kenapa sapu atas? Sapu bawah lah patutnya, sebab bawah tu tempat kotor dia, basuh bawah tu. Tapi Nabi suruh sapu atas. Jadi nak cerita apa? Nak cerita bukan ikut logik, ikut Nabi. Islam ni ikut Quran, ikut Nabi, bukan ikut logik. Jadi tapi kita kena faham, setiap yang dinyatakan oleh Al-Quran dan oleh hadis tak ada yang bercanggah dengan akal. Cuma akal rasa tak logik kerana akal belum cerdik. Belum cerdik itu rasa tak logik. Lama-lama sungguh baru dia tahu. Itu maknanya nak menunjukkan bahawa ikut saja Quran dan hadis. Walaupun rasa macam tak logik, itu bukan kerana Quran hadis itu tak betul, tapi kita terbodoh. Itu cerita dia. Jadi kerana itu kena ikut Quran
dan al-hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan supaya yang dekat menyampaikan kepada yang jauh, yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Ini maknanya yang dekat sampai pada jauh. Ni tahun ni kita nak pergi haji. Jadi masa tu tak ada nak viral, tak ada viral. Jadi masing-masing pakat sampailah. Yang sekadar duduk di perkampungan Madinah okey lagi. Yang duduk jauh, yang duduk jauh-jauh ni di wadi-wadi, di padang pasir yang terpencil ni, siapa yang nak sampaikan? Lalu pakat sampailah kata Nabi. Beritahu tahun ni nak mengerjakan haji. Jadi semua pakat bersiaplah. Masing-masing menyediakan kenderaan, menyediakan apalah bekalan-bekalan perjalanan dan sebagainya. Menurut Jabir radhiyallahu anhu, kata di Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di Madinah selama 9 tahun dan ketika itu belum pernah mengerjakan haji. Jadi tak pernah buat haji lagi. Mana start keluar daripada Mekah sampai 9 tahun tak pernah mengerjakan haji. Di Mekah dulu tak turun lagi ayat berkaitan dengan haji. Mekah diusah kata berkaitan haji. Ayat Quran berkaitan dengan Jumaat tak turun lagi. Sebab apa? Sebab Al-Quran turun mengikut perkembangan manusia, perkembangan dakwah Nabi tu. Jadi turun ayat mengikut begitu. Jadi kerana di Mekah ni usah kata nak semayang Jumaat, semayang fardu tak boleh. Tak boleh semayang fardu. Masing-masing buatlah. Berasa nak semayang berjamaah, semayang berjamaah pun tak boleh. Terasa nak semayang berjamaah, pergi jauh-jauh sikit. Pergi rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Pergi balik-balik batu, balik-balik gunung, salatlah. Berjamaah. Kalau tidak, salat masing-masing di rumah. Jadi kerana apa? Kerana halangan daripada penguasa-penguasa atau orang-orang yang memerintah Mekah pada masa itu. Mana pembesar-pembesar Mekah tak benar salat. Nak pula kalau yang melakukan, yang masuk Islam tu orang lemah, rakyat biasa, siap lah. Jadi makna mereka terpaksa bersembunyi. Jadi cuma di rumah lah baca Quran, sekadar itu. Itu pun tak boleh kuat. Yang tak boleh kuat sangat. Jadi kerana apa? Kerana halangan dan kekangan pada waktu itu. Jadi ayat mengenai haji tak turun lagi. Kemudian pada tahun ke-10 Rasulullah mengerjakan haji. Jadi masuk tahun yang ke-10 Nabi pun mengerjakan haji. Setelah diumumkan, manusia datang ke Madinah berpusu-pusu. Ramailah datang ke Madinah ni, ramai-ramai. Mereka ingin mengerjakan haji bersama Rasulullah supaya mereka melihat bagaimana Rasulullah mengerjakannya. Jadi nak tengok macam mana cara ni. Jadi Nabi pun ajarlah. Bermula daripada Madinah, maka niat hajinya, miqatnya ialah di Bir Ali. Jadi Nabi ajarlah cara ihram, bagaimana yang membatalkan ihram, bila ihram ni apa pantang larang dia, satu-satu Nabi tunjuk kepada para sahabat. Jadi ramailah datang nak berjalan sekali dengan Nabi. Jalan kaki masa tu. Yang ada unta naiklah unta, yang ada kuda naik. Kalau kuda berapa ekor je ada kuda unta ni, tak ramai tak banyak. Kerana sahabat Nabi kebetulan ramainya miskin, jadi tak ramailah. Yang naik kenderaan lain tu berjalan kaki. Jalan kaki, bayanglah daripada Madinah jalan kaki pergi ke Mekah. Jalan kaki, lalu kok Badar tu. Bukan lalu jalan lembu raya kita sekarang tu, bukan. Lalu Badar, lembah Badar. Itu jalan lalu kok sana. Jadi nak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jabir berkata, dalam perjalanan ke Mekah atau Arafah, saya melihat manusia yang sangat ramai di hadapan dan belakang Rasulullah, begitu juga di kiri dan kanannya. Ramai itu seramai mana? Kata ulama 1000 ya. Tak ramai hak ikut Nabi ni. Yang pergi ke Mekah tak ada lagi, tinggal di Madinah. Tapi hak yang pergi umrah, pergi haji bersama dengan Nabi ni 1000 orang. Ramai pergi 1000. Dengar Nabi
nak mengerjakan haji. Jadi maknanya itu di antara apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemudiannya Nabi sampailah bergerak dengan para sahabat. Kali pertama dulu dah cuba dah pergi haji, tapi iaitu yang 1000. Kali pertama 1000 pergi sampai di Hudaibiyah. Sampai di Hudaibiyah disekat, tak boleh masuk. Pemimpin Quraisy kata tak boleh masuk. Nabi hantar Uthman bin Affan pergi berunding. Pergi berunding daripada pukul 9 pagi, petang tak balik lagi. Jadi bila petang tak balik lagi, ada khabar angin kata orang kafir Quraisy bunuh Saidina Uthman. Bila dengar kata Saidina Uthman dibunuh, sahabat pun berikrar, kita akan berjihad dan berjuang kali ini bagi membela Islam dan kematian Uthman. Tengah duk berunding nak perang, tiba-tiba nampak Saidina Uthman balik. Balik 2-3 orang sekali dengan beberapa orang pemimpin Quraisy. Balik rupanya nak mengadakan perundingan. Jumpa dengan Nabi lah. Itu berlaku Sulhul Hudaibiyah, ataupun disebut sebagai perjanjian Hudaibiyah. Jadi bawalah kertas, bawalah surat, buat surat. Nabi tak boleh nak menulis. Lalu yang menulisnya ialah Ali bin Abi Talib. Ali tulis. Nabi tak boleh nak tulis. Kerana Nabi ni tak boleh membaca dan tak boleh menulis. Itu sebab apa? Adalah hikmah dia banyaklah. Kalau Nabi boleh membaca sekarang, orang kata Quran tu hak Nabi ciplak daripada mana tak tahu. Jadi sebab itu nak kata Nabi ciplak mana? Nabi tak boleh membaca. Nak kata Quran tu Nabi tulis, nak tulis macam mana? Nabi tak tulis. Nabi tak boleh menulis. Jadi tidak boleh membaca dan tidak menulis. Tak boleh menulis bagi Nabi itu adalah kemuliaan. Tak boleh menulis dan tak boleh membaca bagi kita umat adalah kehinaan. Jadi dia ada banyak beza tu. Jadi makna sebab ada orang kata, jangan kata Nabi tak boleh membaca menulis, hina Nabi, Nabi tu kan mulia. Itu dia tak faham hak tadi, bab hikmah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu hikmah dia. Macam hikmah apa lagi? Hikmah ni lah malaikat. Malaikat tak tahu nama-nama barang ni hak yang Allah Taala ajar pada Nabi Adam. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Kami telah ajar Adam dalam banyak nama-nama. Lepas tu kemudian ditanya, Adam tanya malaikat, malaikat kamu tahu tak benda ni nama apa? Malaikat tak tahu. Hak ni tahu tak? Tak tahu. Hak tu tak tahu. Jadi malaikat tak tahu. Dah malaikat tak tahu, bodoh ke malaikat? Tidak. Bahkan itu kemuliaan bagi malaikat. Jadi mana kena ada beza kita nak faham bab tu. Jadi di antaranya Nabi bila dah perjanjian Hudaibiyah tadi, keringkas perjanjian Hudaibiyah tu, maka Nabi SAW setuju dengan apa yang digariskan. Nabi setuju. Maknanya apa ni, atas perjanjian tadi. Pertama buang perkataan bismillah. Sayyidina Ali tulislah bismillah atas tajuk perjanjian tadi. Kata di kafir Quraisy tu apa tu? Kata Sayyidina Ali bismillah lah dengan nama Allah. Dia kata kalau dengan bismillah kami tak setuju, sebab kami ni Latta Uzza, dengan nama Latta dan Uzza. Mana boleh tulis bismillah dengan nama Allah? Maka kata Nabi kalau begitu tak apa, padam Ali. Ali kata tak nak padam ya Rasulullah. Ali tak nak padam. Lalu Ali ulurkan Nabi yang padam sendiri. Lepas tu tulis pula daripada Muhammad Rasulullah. Kata kafir Quraisy tak setuju, tulis Muhammad saja. Kalau tulis Muhammad Rasulullah, kalau kami mengaku Muhammad Rasulullah, sebab apa kami perangi Muhammad? Nabi kata padam Ali. Ali kata tak nak padam. Nabi pula padam. Jadi maknanya Nabi mengalah banyaklah dalam perjalanan Hudaibiyah ni. Nabi mengalah. Mana-mana orang kafir Quraisy yang masuk Islam lari pergi ke Madinah, hendaklah dipulangkan kembali. Nabi setuju pulang balik. Mana-mana orang Madinah, orang Islam hak murtad yang keluar pada Islam lari ke Mekah, tak payah pulang balik. Tengok Nabi punya jauh pandangan politik Nabi. Sahabat lain tak setuju tu kalau kira tu. Yang paling keluh kesah tak setuju Omar
Umar gelisah sekali tu. Macam kucing hilang anak Umar tu. Pergi situ tanya orang ni tak setuju. Tanya akhir sekali, last sekali tanya Ali. Ali kata tak tahu. Aku pun kalau kita tak setuju juga. Tanya Osman begitu juga. Tanya Abu Bakar. Abu Bakar kata tanya Rasulullah lah. Akhir sekali dia pergi jumpa Rasulullah. Rasulullah kata apa? Ana Rasulullah, aku hanya utusan Allah. Setuju tak setuju, suka tak suka, itulah dia. Aku ni utusan Allah. Lalu baru Umar senyap. Baru Umar senyap. Sebab perjanjian tu zahirnya merugikan Islam. Orang kafir lari pada orang Islam, masuk Islam kena pulang balik. Orang Islam lari pada kafir Mekah, tak payah pulang balik. Jadi mereka nampak kafir Quraisy seronok untung kita macam ni. Tapi rahsia besar dia tak nampak. Nabi setuju tu sebab apa? Mana-mana kafir Quraisy yang masuk Islam lari ke Madinah, dia masuk Islam lari ke Madinah, lepas tu pulang balik ke Mekah, maka mereka akan berdakwah di Mekah. Sebab dia dah Islam. Mana-mana orang Islam yang murtad, yang sokong orang kafir, lari ke Madinah, lari ke Mekah, balik ke Mekah, Nabi setuju tak pulang balik. Sebab kalau pulang balik pun buat serabut je murtad dah ni. Dia pula mempengaruhi orang lain. Itu rahsia dia. Tapi kafir Quraisy masa tu mana faham? Dahlah dia jahiliah. Pemimpin dia pula Abu Jahal, bapa jahil. Jadi sebab itu Nabi SAW akhirnya perjanjian Hudaybiyah ditandatangani. Balik semula, tak jadi tunaikan haji. Dah tak jadi tunaikan. Jadi tak haji lagi lah tahun tu. Berlaku. Kemudian Nabi tahun berikutnya dibenarkan untuk datang ke Mekah. Tahun datang itulah Fathul Mekah. Nabi pergi haji tak jadi tu 1000 orang. Lepas perjanjian Hudaybiyah, Nabi pergi balik 10,000 orang. Ini rahsia perdamaian, gencatan senjata ni kok mana pun menguntungkan orang Islam. Sebab tu kita orang Islam kena cenderung ke arah gencatan senjata, cenderung ke arah tu. Kenapa? Dia akan menguntungkan Islam. Jadi dalam haji wada' ni, wada' tu haji terakhir, haji ucap selamat tinggal. Sebab lepas pada haji hak ni Nabi tak mengerjakan haji dah. Nabi diwafatkan oleh Allah Ta'ala. Menurut Jabir radhiyallahu anhu, setelah gelincir matahari pada tanggal 9 Zulhijjah, ini pada tahun tu, pada tahun ke-10 tu, 9 Zulhijjah, yakni setelah sampai di Arafah, atau dipanggil Yaumul Arafata, hari Arafah. Jadi Rasulullah pergi ke lembah dekat dengan Jabal Rahmah. Dekat dengan Jabal Rahmah, Bukit Rahmah. Kemudian baginda berkhutbah. Ini pada setelah gelincir matahari pada tanggal 9 Zulhijjah, iaitu setelah bermasuknya waktu wukuf. Waktu wukuf bermula selepas gelincir matahari. Itu waktu wukuf. Jangan wukuf belum pada tu, jangan niat wukuf lagi belum pada tu. Jadi mana duduk saja tak apa. Duduk saja dekat dengan padang Arafah. Pergi mari cara contohnya. Lepas minum air mineral, minum pula air zam-zam. Lepas zam-zam minum air makan dulu, tak apa. Tapi gelincir matahari niat untuk wukuf di Arafah. Wukuf itu adalah haji. Itulah dia haji. Al-haji Arafata. Haji itu ialah Arafah tu. Jadi makna haji. Nabi pun sampai 9 Zulhijjah. Ini dulu tak ada pokok. Kita kemudian yalah sekarang ni banyak pokok. Mana teduh. Dulu tak ada lah. Tengah-tengah panas kelip-kelip begitu. Mana nak tutup kepala tak boleh. Nak tutup kepala. Jadi mana tengah-tengah panas begitulah. Duduk tengah panas. Sampai mana? Sampai ni walau sekadar mana? Walau sampai kepada sekadar beberapa ketika berada di Arafah ini. Mana berapa ketika duduk situ. Lalu Nabi pergi ke Arafah, Nabi pergi ke Jabal Rahmah. Jabal Rahmah kita semua kalau pergi umrah akan dibawa ziarah Jabal Rahmah ni. Sampai Jabal Rahmah, atas puncak Jabal Rahmah tu ada satu batu tugu. Dia buat tugu tiang tinggi tu. Tiang tu. Dulu tiang tu separuh tu hitam. Tiang tu cat dia putih. Cat kapur ni. Tapi kemudian separuh dia hitam. Kerana apa? Ramai yang pergi tulis nama kat situ. Dia tulis nama. Tulis nama kan. Biasanya suami isteri lah pergi.
tulis nama suami dan isteri supaya perkahwinan menjadi kekal abadi sehingga ke anak cucu. Itu dipanggil kepercayaan jahiliah. Berlaku banyak pakai begitu tulis. Hak dapat duit siapa? Hak tukang pegang pen marker tu. Beri dia, pinjam sekejap RM1. Sekarang setengah RM5 ada. Setengah tu beli ada. Beli RM10. Tulis nama atas batu. Dia ambil sempena lagu Sudirman dulu. Jadi maknanya pakai tulislah. Kononnya nak kekal abadi perkahwinan. Dia lebih kurang lah dengan orang yang pergi ke mana, ke China ke mana tu. Dia panggil love bridge. Mana jambatan cinta. Jadi pakai letak situ. Beli mangga tu kena beli mangga. Lepas tu pergi kunci atas jambatan tu. Anak kunci buang dalam sungai. Contohnya ikatan kita tidak akan terputus lagi. Balik bercerai tu daripada tu. Jadi maknanya kerana apa? Bukan kes tu. Maknanya kena ingat. Jadi ramailah tulis tu. Tulis sampai hitam. Batu tu. Kemudian askar kerajaan Arab Saudi Arab haram pula tulis itu. Tak boleh. Barulah tahan sikit. Jadi mana kita ramai pergi. Setengah tu naik sampai atas. Tak ada pun suruh naik atas, tapi pakat naik. Setengah tu pula ada solat semayang kiblat ke batu tu ada. Mana kiblat ke tugu tadi. Itu buat kejahil kita. Jadi sebab itu kena berwaspada, kena mengajilah. Nak pergi haji ke nak pergi umrah, kena kita belajar. Sebab ni mujur kita tak buka lagi ni. Lepas dia ni buka, orang pergi umrah kena kerusuh dululah. Jangan jangan sekadar beli buku, faham sendiri. Jangan. Jadi kita kena laksanakan sebagaimana sahabat tengok Nabi buat. Lalu Nabi SAW berkhutbah. Ini khutbah Arafah lah. Khutbah Arafah. Sesungguhnya darah dan harta kamu adalah haram, yakni dihormati, seperti haramnya hari kamu ini, bulan kamu ini, dan negeri kamu ini, yaitu Makkah. Ingatlah bahawa segala sesuatu yang diamalkan zaman jahiliah telah aku letakkan di bawah tumikku, tidak dipakai lagi. Darah jahiliah pun tidak berlaku lagi. Jadi Nabi SAW dalam khutbah Nabi ini antara yang disampaikan oleh Nabi. Khutbahnya panjang lah. Khutbah Nabi di Arafah ni. Jadi antara intipati dia yang diriwayatkan oleh para sahabat, oleh Jabir radhiyallahu anhu, dia kata, Nabi kata, sesungguhnya darah dan harta kamu adalah haram, yakni dihormati. Itu makna haram. Batu dipanggil Masjidil Haram. Masjidil Haram tu makna masjid di bumi yang dihormati, tanah haram. Jadi kata Nabi, darah kamu haram, darah kamu, harta kamu semua haram. Maknanya haram ditumpahkan. Kerana itulah kita ni dalam Islam di mana darah umat Islam dipelihara. Jadi tak boleh kita biarkan darah umat Islam tumpah tanpa adanya hukuman dan pembelaan. Jadi itu Islam diajar kita bersaudara. Walaupun kita ni bukan sedarah sedaging, kita bukan satu keturunan, bukan satu bangsa, bukan satu negara, bukan satu wilayah, tapi darah umat Islam itu sama. Walaupun dia tu bangsa Cina, ni bangsa India, tu bangsa Melayu, tapi kalau Muslim darahnya sama, iaitu darah yang dihormati, yang wajib dibela apabila ditumpahkan oleh orang-orang kafir. Kerana itulah umat Islam dia kena eratkan hubungan ukhuwah, persaudaraan tadi. Jadi siapa yang bunuh siapa, orang yang membunuh orang, hendaklah dijatuhkan hukuman bunuh. Yang mencederakan orang, hendaklah dicederakan dia. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang-orang yang beriman, difardukan kepada kamu akan hukum qisas dalam membunuh, dalam apa saja. Jadi hukum qisas, hukum hudud, hukum ta'zir, itu adalah hukum-hukum Islam yang wajib dilaksanakan bagi memelihara kerukunan ummah. Ini kerukunan umat. 5 perkara tu, nyawa sebagainya ni kena dipelihara dalam Islam. Sebab itulah Islam ni diharamkan darah. Bunuh tak boleh. Tak boleh nak bunuh orang sewenang-wenangnya, kecuali ada sebab. Sebab yang pertama kerana peperangan, itu boleh bunuh orang.
Bahkan kalau tak bunuh orang kafir, musuh dalam peperangan, maka jadi satu dosa dan kesalahan. Lari daripada medan peperangan, maka dosa besar, mati dalam kekafiran. Jadi maknanya boleh bunuhlah siapa orang kafir dalam medan peperangan. Itu dipanggil kafir harbi, yang memerangi umat Islam. Satu. Lepas itu orang yang bunuh orang pembunuh, maka halal darah dia, boleh jatuh hukuman bunuh kepada dia, kena bunuh. Yang ketiga, orang tua yang berzina, yang sudah merasai jima' yang halal, yang berzina, maka halal darahnya, maka dihukumkan dia dengan hukuman rejam. Mana hukuman? Rejam, bunuhlah. Dah ada ulama' dia kata dia tukarlah daripada rejam kepada pancung. Sebab dia kata bukan prosedurnya yang ditekankan, tapi ialah akibatnya, iaitu kenapa disuruh rejam? Supaya mati. Maka bukan prosedur dia, bukan nak suruh rejam tu baling dengan batu, sekadar baling batu, tapi nak suruh mati. Lalu kata yang ulama' mutaakhir, dia kata kalau tujuan untuk mati, kita pancung pun selesai masalah, walaupun tak rejam. Jadi maknanya banyaklah pandangan-pandangan para alim ulama'. Jadi kena jaga darah umat Islam, kena jaga. Sebagaimana harta juga kena jaga. Ini di antara harta umat Islam. Nak curi tak boleh, nak rampak tak boleh, nak kelentong, nak macam-macam tak boleh. Jadi yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Jadi kena jaga harta umat Islam. Sebab tu adanya hukum hudud. Siapa mencuri, potong tangan. As-sariq was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Laki-laki mencuri, perempuan mencuri, sabit kesalahan, potong tangan keduanya. Kecuali seorang pekerja mencuri harta majikan, ketika mana gaji yang dibayar oleh majikan tidak sepadan dengan harga makanan asas pada musim itu, maka baru boleh. Sebagaimana zaman Senoma, bila ada seorang mencuri, majikan mengadu pekerja dia curi harta dia. Senoma panggil dua-dua, tanya pekerja mengapa curi. Senoma kata di pekerja, dia beri gaji rendah sangat, tak padan dengan harga naik ni, macam-macam harga naik. Maka Umar tanya, berapa kau bayar gaji? Majikan apa jawab? Memang rendah sungguh. Maka Umar kata, kalau sekali lagi diadukan pada aku, tangan kamu yang aku potong, bukan tangan dia. Ini mana keadilan Islam. Mana tak boleh jatuh hukuman. Siapa lagi? Umpamanya orang yang mencuri, tak cukup syarat mencuri, tak dinamakan mencuri. Mencuri ni apa? Mencuri ni mengambil milik orang lain dalam keadaan tidak disedari dan sengaja. Mana milik orang dengan syarat milik. Milik itu apa? Milik itu dalam jagaan, itu milik. Kalau satu orang tinggal motor tepi jalan, siap dengan tak berkunci, bukan setakat tak berkunci, kunci letak pula kat motor, lepas tu tulis pula poster kat situ, motor ini ada kuncinya. Tiba-tiba ada orang kunci, itu tak boleh nak hukum jatuh, tak boleh jatuh hukuman potong tangan lah. Tak boleh. Kenapa? Kecuaian dia kena jaga. Dia hak jatuh hukuman ni bila pemilik menjaga hartanya dengan sepenuhnya. Letak dalam pagar, kawasan pagar rumah dia, pagar pula berkunci, kunci motor pula bawa naik atas rumah, tiba-tiba hilang juga, maka baru pencuri potong tangan. Ini kecuaian kita, tak boleh lah. Jadi makna itu syarat dia. Lepas tu apa lagi? Isteri mencuri harta suami kerana suami tidak memberi nafkah, tak potong tangan juga. Tak potong tangan. Isteri suami mengadu ke qadi, hakim, isteri dia mencuri. Isteri dia mencuri. Jadi tanya isteri dia, kenapa mencuri? Dia kata, kenapa jangan, macam mana saya tak mencuri? Belum ada kahwin hari itu, janji nak beri RM50 sehari, tapi sekarang cuma RM12 je sehari. Jadi saya senang-senang sambil basuh baju, curi lah, apa lagi? Maka kata hakim, tak jatuh hukuman potong tangan. Kenapa? Kerana kesalahan suami. Jadi tak boleh. Lagi apa lagi? Iaitu mencuri. Ayah mencuri harta anak. Ayah pergi curi harta anak, harta milik anak, bukan harta milik suami isteri anak, bukan harta milik suami anak, harta anak dia curi.
maka tak dijatuh hukuman potong tangan juga. Kerana apa? Kerana harta anak ada syubhah di kalangan alim ulama. Yang dia kata apa? Harta anak itu sebenarnya milik ayah, kerana anak tu sendiri milik ayah. Jadi mana ada bila berlaku ikhtilaf begitu, maka tak jatuh hukuman potong tangan. Jadi banyak lagi lah, banyak perkara. Jadi sebab itu bukan sewenangnya. Lepas tu kena nisab. Kena berapa nisab mencuri baru jatuh hukuman potong tangan. Kalau 10 sen orang tak jatuh potong tangan. Jadi lepas tu kena faham. Ini bila sebut kata potong tangan, ngeri kita. Zalim undang-undang tu. Itu dia hukum dengan jahil. Jadi kan tak betul tu. Jadi Islam datang dengan ilmu, insya-Allah. Jadi Nabi kata darah dan harta kamu adalah haram, yakni dihormati. Jadi insya-Allah kita sambung muka surat 22 ni. Berkenaan dengan darah dan harta. Jadi insya-Allah kita sambung pula. Jadi saya nak buat satu pengumuman kepada tuan-tuan semua. Di belakang tu, di luar tu nanti kita ada atas meja tu ada buku ni. Buku Tasawuf Haraki. Buku ni buku terbaru saya lah. Buku terbaru. Ini buku yang ke-7. Buku terbaru, dan insya-Allah tuan-tuan kena belilah buku ni. Sebab minggu depan keluar buku baru pula. Buku hadis-hadis politik, 40 hadis politik dan huraian. Jadi tuan-tuan, jadi kalau tak beli ni, nak beli tu jadi 2 pula, jadi lagi mahal, lagi payah. Jadi kita beli terus, tenang. Jadi buku ni sinopsis ni ialah mengajak anda melihat semula tanggungjawab sebagai hamba Allah yang sebenar, peranan manusia sebagai hamba Allah dan sekaligus sebagai khalifah Allah di muka bumi. Tasawuf Haraki ini mengajak ahli-ahli politik agar bertasawuf dan mengajak ahli tasawuf agar berpolitik. Tasawuf hendaklah dilihat sebagai pendorong kepada jihad dan perjuangan, manakala politik hendaklah dilihat sebagai pemacu kepada dakwah dan pelaksanaan Islam yang syumul. Jadi buku ni harga dia RM20. Ketebalan dia halaman ada 420 muka surat. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita kekuatan untuk kita menghayati Islam itu sendiri. Wallahu alam, aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.